Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saudara-saudara dan saudari sekalian, semua kita tahu bahawa Malaysia adalah negara yang istimewa, negara masyarakat majmuk dengan rakyat berbagai latar belakang, keturunan, etnik dan agama. Malaysia sebuah negara yang mempunyai sejarah yang panjang. Malaysia hari ini adalah cantuman daripada dua bahagian, iaitu Semenanjung Malaysia, Tanah Melayu, yang telah merdeka pada tahun 1957, dan Sabah dan Sarawak yang telah dapat dibawa masuk merdeka bersama Malaysia pada tahun 1963. Malaysia mempunyai 32 juta rakyat yang hidup bersama-sama di dalam satu sistem pemerintahan demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Kepelbagaian di kalangan rakyat negara ini haruslah dilihat daripada sudut yang positif, dimanfaatkan sebagai sumber kekuatan. Tamadun Islam yang hebat banyak menginginkan kepelbagaian. Bahkan kepelbagaian ini adalah sunnah yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum innallaha yatqakum innallaha khabirun alim innallaha alimun khabir. Yang membawa makna, wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu daripada lelaki dan perempuan, dan kami telah menjadikan kamu pelbagai bangsa dan bersuku puak supaya kamu berkenal-kenalan, beramah mesra antara satu dengan yang lain. Sesungguhnya semula-mula kamu si Allah ialah orang yang lebih takwanya di antara kamu, bukan yang lebih keturunan atau bangsanya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendalam pengetahuannya akan keadaan dan amalan kamu. Surah Al-Hujurat ayat ke-13. Negara Madinah yang unggul telah ditegakkan oleh Rasulullah SAW, merupakan negara yang mempunyai masyarakat majmuk. Walaupun pada awalnya umat Islam merupakan golongan minoriti di dalam negara tersebut, tapi Rasulullah SAW telah diterima sebagai pemimpin kepada negara tersebut lantaran kemampuan dan integriti baginda menegakkan kebenaran dan keadilan buat semua. Islam mengajar kita bahawa negara yang berjaya biasanya merupakan pusat kepada tamadun kemanusiaan kerana kewujudannya merupakan magnet yang menarik bakat-bakat besar dari luar untuk hidup di dalamnya. Dengan kepelbagaian latar belakang menjadi asas berkembangnya ilmu dan inovasi serta teknologi yang akhirnya menjadi tapak binaan kepada tamadun baru yang segar. Negara hari ini berdepan dengan pelbagai cabaran, daripada pandemik COVID-19 di satu sudut, kemudian politik di satu sudut yang lain. Akibatnya pelbagai isu perlu ditangani. Ekonomi, kebajikan, iaitu memenuhi keperluan asal rakyat, kesihatan termasuk kesihatan mental dan jiwa, pendidikan dan sebagainya. Di celah-celah ini masih ada sebenarnya isu-isu lain yang berkaitan di antara kaum, ya, misalnya berkaitan dengan masalah perpaduan antara kaum, perasaan curiga dan sanksi. Kita adilan malah kurang pembelaan masih dirasai setengah pihak. Mudah saja dieksploitasi pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang ingin mengambil kesempatan. Menyedari perkara ini, Ikram mengambil inisiatif menjadikan perpaduan nasional sebagai topik tumpuan sambutan bulan kebangsaan tahun ini. Ikram menyeru rakyat Malaysia untuk memupuk keharmonian antara kaum, berasaskan kebenaran dan keadilan, serta rasa hormat dan kemuliaan insan. Kita menyeru semua ahli Ikram, marilah kita berusaha bersama-sama menjadi contoh amali di mana kita menampakkan bentuk kehidupan Islam ditegakkan pada sifat asalnya sebagai rahmah kepada seluruh alamin. Sekian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum.